وعلى آله وأصحابه وعلى خير. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. Bab ni sebenarnya kita sudah baca dah baru ni dan sudah pun terjemah dah. Jadi tak perlu baca semula bab baru ni. Kita ambil terjemah saja. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud, beliau berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersembahyang dekat Baitillah, Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk di situ. Pada hari sebelum itu ada seekor unta disembelih. Abu Jahal pun kata, siapa di antara kamu yang akan pergi mengambil jazur unta Bani Fulan yang disembelih di kalangan puak-puak Fulan itu untuk mengambilnya dan meletaknya di atas belakang Muhammad apabila dia sujud. Fanba'atha ashqal qaum, maka yang paling celaka ataupun yang paling malang di antara mereka bangun pergi lalu mengambilnya. Apabila Nabi SAW sujud, dia pun meletakkan di antara katifaihi, dua belikat Rasulullah SAW, letak di atas belakang. Qala, perawi berkata, yakni Ibnu Mas'ud, fastadhaku wa ja'ala ba'dhum yamilu ala ba'dhin. Mereka pun ketawa, membuatkan sesama mereka ketawa, dan mulalah sebahagian mereka condong kepada sebahagian yang lain. Wa ana qa'imun anzuru, aku duduk tengok. Kalaulah aku mempunyai kekuatan, tentu aku membuangnya daripada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, baginda tidak mengangkat kepalanya, sehingga ada seseorang pergi memberitahu kepada Fatimah. Dia pun datang. Pada ketika itu masih budak ataupun muda lagi. Dia pun membuang sak tadi daripada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi kepada mereka dengan menyumpah mereka. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sembahyangnya, rafa'a sautahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya, kemudian mendoakan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, dia berdoa 3 kali. Kalau dia tanya 3 kali. Kemudian dia kata, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, hukumlah orang Quraisy, 3 kali. Apabila mereka mendengar suaranya, dhahaba anhumud dhihk, ketawa itu pun hilang, berhentilah, tak suka lagi mereka. Mereka takut kepada doanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun doa, Allahumma alaika bi Abi Jahl ibni Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Uqbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'aid wa dzakara as-sabi'a. Dan perawi menyebutkan yang ke-7, tetapi saya tidak ingatnya. Fawalladhi, ini siapa kata, mana bawah daripada Ibnu Mas'ud lah. Demi Tuhan yang telah mengutuskan Muhammad membawa kebenaran, sesungguhnya aku telah melihat orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan nama mereka itu bergelimpangan pada hari Badar. Kemudian mereka diseret ke telaga, yaitu telaga Badar. Abu Ishaq berkata, Walid bin Uqbah yang tersebut di dalam riwayat ini, Walid bin Uqbah itu ghalab, itu silap.
dalam hadis ini, yang sebenarnya bukan Walid bin Uqbah, tetapi seperti riwayat selepas itu. Iaitu Walid bin Utbah, bukan Uqbah. Nah, itulah yang kita baca baru ni sampai ke habis, bermula daripada hadis ini. Satu persoalan yang timbul di sini, iaitu bila orang kafir tadi pergi ambil sak, ataupun kita kata kakah dalal lah, kakah dalal, mari letak atas belakang Nabi SAW ketika sedang duduk sembahyang tu, tidakkah benda tu kotor? Itu dari segi fiqhnya. Dari segi fiqhnya ulama bahas. Dan hadis ini juga menjadi salah satu hadis yang dikemukakan dalam perbincangan itu. Lagu mana? Najis kah? Kalau najis, macam mana Nabi SAW teruskan semaya dia? Kalau najis, kenapa dia harus kurang? Dia tidak dia tidak gerak kah, kita kata biar jatuh, ataupun berhenti tu lah, dah najis, maknanya tak ada dalam semaya, batal dalam semaya. Kenapa Nabi SAW tidak berhenti? Dan sampai anak dia Fatimah mari buat. Itu dia. Dalam syarah Imam Nawawi, mana-mana ada tu boleh tengok. Dalam hadis ini ada iskal, yakni kemusykilan, iaitu yuqal, boleh dikatakan, ataupun mungkin ada orang kata, bagaimana Nabi SAW terus bersembahyang dalam keadaan ada najis di atas belakang dia, seperti kita sebut tadi lah. Itulah Imam Nawawi sebut. Wa ajabal Qadhi Iyad. Qadhi Iyad menjawab. Qadhi Iyad ni dia Maliki. Dia kata bi anna hadza laisa binajis. Itu tidak najis, kata dia. Orang mazhab Malik memang lagu tu. Ya, najis, hak kita panggil najis, kau air kencing, kau binatang yang halal dimakan, tidak najis. Kalau kena kain pun tak apa. Kita menanggungnya. Kita macam saat ni menanggung tu atas belakang tu. Nabi menanggung tu. Tak apa. Air kecil unta ni boleh makan. Unta ni kan binatang boleh makan. Air kecil dia kau tarik, dia kau gapo kau, tidak najis. Kadang-kadang orang kita ni yang tidak faham kan, bila kata tidak najis kan, jadi boleh comel lah. Dia tak faham kan. Supaya juga kalau kita faham, kita kata anjing itu jadi tidak najis, jadi boleh makan waktu dia tu. Ada pula faham lagu tu ada pula lagu tu. Tidak mesti kan. Sebab kucing, kita kata tidak najis, kau boleh makan, boleh waktu kah? Tidak begitu kan. Jadi hak ni pun bukan makna apa ni kita nak comel, kita tak ada, bukan maksud tu. Dia nak ceritanya dari segi kalau berlaku, kalau kena pada kita, gitu. Dia kata kerana tahi rutubatal badan tahiran wassala min dhalik. Sok tu pun termasuk dalam hal tu juga, satu bahagian daripada unta tu lah, dia kata. Wa innaman najis ad-dam, kata dia. Hak najisnya darah. Ini mengikut dia lah, mazhab dia. Imam Nawawi kata hadzal jawab yaji ala madhhab Malik wa man wafaqahu. Ini sesuai, jawapan ini sesuai dengan orang yang mengikut mazhab Malik. Dia terbuka. Ini mazhab dia. Kita tak sepakat, sudah. Sesuai kan. Dan orang yang sepakat dengan dia, iaitu tahi, binatang yang boleh dimakan dagingnya, yakni halal dimakan dagingnya, suci. Dia kata suci. Mazhab kita, kata Imam Nawawi, mazhab kita tu bukan dia Syafi'i lah maksudnya. Dan mazhab Abi Hanifah dan lain-lain lagi, dia kata najis. Lepas tu Imam Nawawi kata, jawapan yang dikemukakan oleh Qadhi Iyad tu dhaif, kata dia, ataupun tak karut lah, batil, kata dia, tak betul. Sebab apa? Sebab dia Syafi'i, lagu tu lah. Orang di sana pun kata lagu tu juga.
Orang dari sana pun kata lagu tu juga. Sebab salah itu dia mengandungi najis dalam dia tu. Salah tu mana sok tu lah. Jadi dari segi dia tak dapat tidak, mesti kena ada darah. Kalau kamu kata darah tu najis, mesti kena ada darah tu biasanya. Lepas tu kalau tidak sabit tu pun, binatang tu disembelih atas nama siapa? Bukan atas nama Allah, bukan dengan nama Allah, atas nama berhala semua tu. Jadi najis. Sebab apa? Sembelihan itu tidak suci. Dia kata. Begitu juga daging dia pun tidak suci. Tak boleh makan daging dia, muka pangkat. Kalau katakanlah sembelih sekalipun, sebab sembelih itu bukan dengan nama Allah, muka kafir ni, kata dia. Begitu juga segala bahagian, sekalian bahagian jazur itu. Dia kata sekalian bahagian. Orang Malik tidak kata lagu tu. Dia kata tak cara kau sembelih siapa sembelih tu, tak, itu soal lain. Hak orang kafir kau unta tu, dia sembelih kau, dia apa tak kira hak tu. Kira binatang tu yang boleh dimakan, halal dimakan. Bukan masalah orang sembelih tu siapa dia. Kalau tak sembelih kau hak orang kafir sembelih atas nama berhala, ikut dia hak tu. Masalahnya benda tu tidak najis. Dia kira gitu. Adapun jawab yang disenangilah oleh ramai pihak, dia kata iaitu Nabi SAW tidak tahu apa yang diletakkan di atas belakangnya. Kita terjemuh sajalah. Sebab tu dia terus sujud istishaban lit-taharah. Sebab dia kira asalnya suci, mana dalam keadaan tak tahu ni gapo. Dia suci istishaban lit-taharah. Wa ma nadri, kita pula tidak tahu adakah sembahyang itu fardu. Jadi kalau fardu, kena ulas pula lah, mengikut qaul yang sahih dalam mazhab Syafi'i, kata dia indana, di sisi kita. Ataupun kalau sembahyang itu tidak fardu, maka tidak wajib. Pada itu tidak kena ulas mula adalah sembahyang. Fal waqtu muwassa'un laha, waktu masih banyak lagi, kata dia. Fa in qila, baik kalau orang kata tak pernah sabar, Nabi ni tidak segeralah orang letak atas belakang dia tu gapo. Yalah, dia kata kalau kata sera pun dia tidak pasti juga itu najis. Wallahu a'lam, kata Imam Nawawi. Sekat tu dia kata. Orang lain bahas lagu lain. Orang Hanafi dia serupa dah dari segi najis saat ni tu dengan Syafi'i. Tapi dia kata, saat ni Imam Nawawi kata, kalau sembahyang tu kita katakanlah sembahyang fardu, mana dia kena qada lah. Itu serupa dengan Hanafi pun lagu tu juga. Tapi kalau katakanlah sembahyang sunat, Syafi'i kata tidak kena ulas semula sembahyang. Kalau ada lagi waktu, ulas semula. Kalau sudah habis waktu, qada. Orang Hanafi kata tak. Tak serupa pula di situ. Kalau sembahyang ni sunat pun, kalau dia batalkan, dia berhenti tengah gitu, dia kena qada kalau habis waktu. Kalau dalam waktu, kena ulas semula sembahyang, walaupun sunat. Sunat ni sebelum buat je sunat. Kalau dah buat, dia kena perhabis. Kalau tidak habis, dia kena ganti. Itu tak serupa Hanafi. Orang Malik kata, orang alim Malik tu kata, dia kata tak benar sahabat tu. Itu pendapat demo, anda yang demo saja. Dia kata Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tidak tahu, Tuhan tak tahu. Dia kata macam mana Allah SWT lelak atas Nabi dia duduk ibadat suci untuk dia. Tak kata dia tak boleh tahu wahyu, dia boleh beri. Dia boleh beri. Apa? Tengok. Tapi kalau kita baca Syafi'i, kita tak nampak dalam waktu. Cuba baca semua kitab, baru tahu. Nampaklah cara dia bicara, cara dia bahas. Kalau apa ya Allah SWT lah, Nabi tak tahu tu tak apalah, kita pun terima. Tetapi benda yang kotor tu terus duduk ibadat kepada dia dalam keadaan kotor. Kalau hak salah, hak lain-lain salah, Allah SWT tegur. Hak ni dia boleh rayak. Apa dia lak? Dia bagi ikut tu. Dia bagi ikut tu. Lepas tu masalah, orang ni kata duk cara kau sembahyang fardu kau sunat. Ni mana ni? Sembahyang tu fardu tu bila? 5 waktu ke tidak ni? Hak ni cerita awal ni lagi. Sedangkan sembahyang 5 waktu ni, hak fardu ni kedian dah. Lepas pada Mi'raj tu, hak ni tidak timbul ni masalah fardu ke tak fardu. Kita tidak soal fardu ke tidak fardu. Masalahnya sembahyang ni sunat ke fardu tu dia kena suci. Hak tu kata dia.
Kita tidak sah tu. Fardu kau sunat atas cara. Masalahnya sembahyang dia kena suci. Itu masalah dia. Lepas pada tu orang kata boleh jadi hukum tak ada lagi ni, hak ni tentang najis ni. Hak tu kemudian. Tak, kata dia. Wa thiyabaka fatahhir tu turun awal lagi. Wa thiyabaka fatahhir. Kena sucikan pakaian kamu. Tu turun awal lagi. Tak kata tahu. Allah SWT nak lock kotor, kata dia. Tengok cara dia. Dengan sebab itu Imam Bukhari pun situ juga. Pendapat dia lagu tu juga. Lepas tu kita kata kotor lah. Kita kata kotor lah. Kotor-kotor ni masalah ni sebenarnya masalah anggap pas saja. Kita kata daging bila disembelih kerak-kerak nak makan boleh, mentah pun halal dah. Tapi kita kata kotor jemaah, itu benda nisbi. Hak sebenar memanglah sebab dia makan betul-betul lagu tu. Tapi kalau makan boleh ke tidak? Supaya juga ni siapa dia nak letak benda hak jemaah tu. Tapi kalau berlaku. Sebab itu Imam Bukhari dia berpendapat tak apa, hak ni serupa dengan Malik juga. Sebab itu Imam Bukhari buat dalam tajuk dalam Sahih Bukhari dia gini. Tajuk dia, sebab tajuk dia tu penting. Babun idza ulqiya ala zahril musalli qadhirun aw jifatun lam tafsud alaihi salatuhu. Dia buat tajuk lagu. Dia mari ni. Hadis ni. Bab apabila diletakkan di atas belakang orang yang bersembahyang sesuatu yang kotor ataupun jifah bangkai, kata dia, tidak batal sembahyang dia, tidak rosak sembahyangnya. Imam Bukhari kata. Maknanya fiqh dia begitu. Tidak rosak sebab dia tidak tahu. Maknanya dalam keadaan kita tidak tahu sah sembahyang kita. Itu kalau kita tidak tahu. Kalau kita kata bangkai pula di sini, bangkai itu hak binatang yang halal dimakan dagingnya, tak apa, mengikut dia gitu. Bukhari serupa dengan Imam Malik dalam masalah ni. Dalam masalah itu banyak dia serupa dengan Malik. Imam Bukhari serupa dengan Imam Malik banyak. Sebab itulah ulama-ulama dalam syarah Bukhari ni dia kata apa dia? Wastadalla bihadzal hadith ba'dul ulama, supaya Imam Bukhari ala anna man ulqiya ala zahrihi, bahawa orang yang diletakkan di atas belakang dia najasah bighairi ikhtiyarihi, tanpa ikhtiar dia, bukan dia pisah, fa inna salatahu jaizah, semaya dia sah. Mana kalau kita kata tahi cicak, cuma jatuh atas piah kita, tak buat apa, tak apa, mengikut dia. Sebab kita bukan pisah tu, bukan ikhtiar kita, mengikut dia lah. Sebab ni najis betul ni, najis betul. Cicak tu tidak dimakan, mana najis. Najis tu pun kalau tidak dengan ikhtiar kita, tidak batal. Mengikut dia. Lepas tu soal molek lah, bukan soal molek kalau berlaku. Apa nak pisah letak bawah cicak tu biar dia berak atas piah je. Tidak timbul masalah tu kalau berlaku. Lagu mana? Adakah mana sembahyang ni kita kena sembahyang mula? Kalau mengikut Syafi'i memang kena sembahyang semula. Kalau dalam waktu, kalau sudah habis waktu, kena qada. Itu masalah fiqh. Daripada sini hak berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, memanglah sedih dia, anak dia pun sedih, sahabat pun sedih, tak ada arah nak tengok ni, tak boleh nak pergi. Berapa kali dia kena bahas pasal ke diri Ibnu Mas'ud ni. Berapa kali dah pasal ke diri kena bahas ki Islam. Jadi sekali ni mana tak pergi, bukan ramai, boleh jadi mati dia kalau pergi. Memang sedih, tapi orang fiqh dia mesti tengok sudut fiqh sahaja. Dalam ni apa hukum boleh kita ambil. Tak secara lah tu cerita tu dia jadi sejarah dah tu. Tapi apa dari segi fiqh? Sebab setiap yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kita orang Islam ni ada hikmah berlaku, ada pengajaran berlaku. Tidak sia-sia. Tak molek. Memang kita pun sedih juga, kita pun tak setuju, tak suka. Sedih lah orang buat begitu kepada Nabi, tapi dari sudut lain. Ada di sudut lain. Dia ada benda. Tetapi hak lebih moleknya, hak lebih suci, lebih bersih lah. Mana kita kata begitulah. Cuma ayat mazhab, saat ni ayat pendapat ulama.
Hak lebih moleknya kita janganlah apabila kita tahu gini mazhab gini, jadi kita pun mendedahkan diri kita biar cemar ke apa semaya tu, mana tak berapa ambil berat. Tak leh lagu tu. Sebaik-baiknya lah semaya tu. Tetapi kadang-kadang ada kalanya kita berada dalam keadaan tu. Bila berada dalam keadaan tu lagu mana? Terkena bukan dengan sengaja kita berlaku. Dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita bermasalah, pada ketika itulah nampak faedah benda-benda gini ni. Bila begitu, pergi letak tu pokok dia ni, suka lah pakak suka dia orang suka lajak kan. Suka lajak kan dia ba tahu tu ni, ba tahu tu. Dia perebah tubuh dia tu alik atas tu. Tubuh dia ni perebah atas gu dia, sama dia. Mana suka telajak. Itu caranya. Ataupun dalam setengah riwayat tu dia sebut dia isyaratkan kepada satu sama lain. Jadi dia kata mula. Dia buat gitu. Jadi suka-sukalah main-main. Begitu sekali. Nabi pun begitu dia hadapi. Mana bukan senang lah Islam nak sapa kepada kita ni, bukan senang. Nabi sendiri kekasih Allah SWT pun dipermain-mainkan orang siapa begitu sekali. Tak apalah hak lain-lain tu, lebih kurang gitu. Cuma dia sebut di sini hak sebut hak salah tadi. Maknanya dalam riwayat ini sendiri pun perawi dia ni kan, perawi dia perawi dia ni siapa dia? An Abi Ishaq an Amr ibn Maimun al-Audi. Abi Ishaq kata lepas tu Abi Ishaq kata Walid bin Uqbah ni silap dalam hadis ni. Maknanya kita dapat kesan daripada riwayat ini, dengan kita perhati isnad hadis ini, bahawa kesilapan ni dia berlaku di atas daripada Abu Ishaq, bukan bawah. Dia kesilapan dalam riwayat ni kadang-kadang kesilapan bawah, kadang-kadang perawi. Misalnya kita kata contohnya sini Imam Muslim tu sendiri silap, ataupun tok guru pada Imam Muslim, ataupun tok guru pada tok guru. Di sini kita dapat kesan melalui kata-kata Abu Ishaq. Abu Ishaq ni hak atas ni, atas pada dia lepas pada tu sahabat sekali Ibnu Mas'ud. Makna dia kata, dia sendiri komen, dia kata Walid bin Uqbah tu silap dalam hadis ni. Bermakna kesilapan itu berlaku kepada orang hak atas pada dia, bukan orang hak bawah. Itu kesilapan itu kita dapat kesan di sini berlaku pada orang hak atas. Hak atas dia tu siapa dia? Amr bin Maimun ataupun Ibnu Mas'ud. Kita nak kata Ibnu Mas'ud, takkan dia silap sebab dia sendiri yang tengok. Tapi boleh jadi dia tersalah sebut, boleh jadi dia tu tidak silap dah, cuma tersalah sebut. Ataupun Amr bin Maimun ni salah dengar, boleh jadi berlaku. Jadi dia riwayat. Walau bagaimanapun Abi Ishaq kata itu silap. Silap pun apabila dalam riwayat, cara ulama hadis dia sebut hak silap tu sebagaimana yang diriwayatkan. Kalau perawi dia ada sebut silap, tak apa, kita terima. Tapi buat mari hak tu dulu, iaitu apa dia? Walid bin Uqbah. Sebab apa kata silap ni Walid? Kalau kata Walid bin Uqbah ni silap, sebab pada masa ni dia kecil lagi, ataupun tak lahir lagi. Lagu mana nak kata dia? Yang betulnya Walid bin Utbah dengan tak, bukan qaf. Maka dia dekat tu boleh jadi silap dengan salah sebut, boleh berlaku begitu. Dalam hadis ini dia boleh ada lagu tu. Hak tak boleh ada lagu tu Quran. Kesilapan hak lagu ni orang panggil tashif, boleh berlaku dalam hadis. Dalam Quran tak boleh. Sebab dia kata dalam Quran ada salah walaupun lagu tu rosak akidah dia. Siapa tahu tu bezanya Quran dengan hadis. Di sini disebut Walid bin Uqbah, dia sebut gitu. Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Imam Muslim pun sebut lagu tu lah. Yang betulnya iaitu Walid bin Utbah tadi. Ittifaq ulama. Dalam syarah Nawawi ni pun dia ada sebut ittifaq ulama bahawa ini silap. Tapi Imam Muslim buat mari hak silap tu dia kena buat mari gitu. Dia kena buat mari. Lepas pada tu dia rayak perawi dia sendiri
kata silap. Yang betulnya Walid bin Utbah, seperti mana yang tersebut di dalam riwayat Muslim, juga dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah selepas ni, dan dalam riwayat Bukhari dalam sahih dia dan lain-lain. Walid bin Utbah, bukan Uqbah. Ibrahim bin Sufyan di akhir hadis ini dia ada sebut. Tak apalah. Walid bin Uqbah, Walid bin Uqbah, dia tak lahir lagi pada masa itu. Pada tahun pembukaan Mekah tu orang bawa dia kepada Nabi SAW untuk Nabi sapu kepala dia. Untuk Nabi sapu kepala dia. Maknanya tu tahun bila? Fatih Makkah tahun yang ke-8. Ni bila? Pada masa di mula-mula tu, di Mekah tu. Kalau minta suruh sapu kepala dia, maknanya dia kecek lagi ni. Kecek lagi kalau ada pun. Kecek lagi. Tak pernah sabar lah. Maknanya termasuk di dalam orang-orang yang terlibat sama tu. Lepas tu Ibnu Mas'ud kata, aku tengok orang-orang yang Nabi sebut itu bergelimpangan di Badar. Bergelimpangan di Badar. Kemudian mereka diseret, dibuangkan dalam telaga buruk di Badar itu. Ini adalah termasuk di dalam doa Nabi yang Allah SWT terima. Allah SWT makbul, terima. Tetapi hak Nabi sebut ini tidak semuanya dimasukkan dalam telaga. Apa yang Ibnu Mas'ud sebut ni, iaitu hak kebanyakan. Sebab dua orang daripadanya tidak termasuk dalam hak itu. Tidak termasuk dalam hak dibuangkan dalam telaga buruk itu. Tak termasuk dalam hak itu. Dalam syarah Nawawi ni pun dia sebut, dia kata apa? Sebab Umarah bin Al-Walid, iaitu yang ketujuh yang tidak disebut dalam riwayat tadi, tapi dalam riwayat lain ada sebut Umarah bin Al-Walid. Ni salah seorang daripada hak tujuh ni. Dia tidak mati situ. Cerita dia lagu lain. Dia pergi ke Habsyah dekat Najasyi. Dia jadi apa ni kata ni, Najasyi mengatakan dia ni buat berjahat dengan isteri dia. Mengorak lah kita kata. Mengorak dengan bini raja. Sana. Dia ni orang comel. Umarah bin Walid ni orang comel. Lalu raja tu pun suruh orang sihir. Suruh orang sihir. Dia jadi bangun, jadi gila. Jadi gila, merayau-rayau kosi. Begitulah. Dah sampai mati gitu. Tu terkecuali, tak termasuk dalam hal ni. Maksud Najasyi di sini, dia Najasyi ni ada beberapa, kan baru ni kita sudah jumpa dah. Jadi dia kata bukan hak Najasyi, hak Nabi semayan jenazah dia tu, jenazah Najasyi lain. Makna raja ni dia tidak sah lah. Bermakna di sini hak Najasyi di sini hak lain lah kira-kiranya. Sebab kalau Najasyi Islam, tak kira dia sihir. Kalau ia pun dia hukum dah dengan cara lain. Ni dia sihir. Dia sihir sendiri kau. Dalam setengah riwayat lain dia sebut dia suruh orang lain sihir. Lepas tu Uqbah bin Abi Mu'aid tidak dibunuh di Badar. Bahkan dia ni dibawa, ditawan. Pada tu di Nabi SAW suruh bunuh dia. Suruh bunuh dia di tempat lain lah. Suruh bunuh juga. Tapi tidak dimasukkan dalam telaga tu lah. Maknanya dua orang yang tidak termasuk dalam hak kata masuk dalam telaga ni, bubuh dalam telaga tu, dua orang. Lepas pada tu dia sebut di sini Umayyah ataupun Ubay. Umayyah ataupun Ubay dalam riwayat ini dia syak ni. Syu'bah yang syak, Umayyah ataupun Ubay bin Khalaf. Yang betulnya Umayyah, bukan Ubay. Ubay itu
dalam Syok, salah seorang perawi dia, iaitu Syu'bah di sini. Sebab dalam riwayat Sufyan, dalam Muslim dia juga selepas ni, dia tidak ada Syok, iaitu yang hak seorang lagi tu, iaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah ni tidak juga dimasukkan di dalam telaga tu. Pasal apa? Pasal dia, anggota dia hancur. Anggota dia ni hancur. Kena tetak, kena senjata orang-orang Islam. Dia ni juga tidak dicampurkan, tapi mati situ juga. Tapi tidak dicampur. Artinya kalau sekali dengan Umayyah ni tiga orang tidak masuk. Dari segi bergelimpangan situ, memang bergelimpangan di situlah. Kecuali hak dua orang tadi. Hak dua orang tu pun, hak seorang lagi tu mati kena bunuh juga. Hak seorang lagi tidak kena bunuh, tapi dia mati dalam keadaan gila gitulah. Walau bagaimanapun nampaklah kesan doa Nabi SAW terhadap mereka itu memang nampak. Daripada hadis ini juga, hadis ni banyak dah kita sudah baca dah baru ni, ulama membuat kesimpulan bahawa dalam keadaan orang terlalu buat nyaya kepada kita, kita boleh mendoakan keburukan untuk mereka. Hak moleknya dak. Tapi kalau Nabi pun doa, maknanya bolehlah. Tapi kena padailah. Jangan hak seboleh-bolehnya lah. Jangan kerana curi barang kita, jadi kita doa, kita sembahyang ajak sampai mati. Sebab apa? Hukum orang curi ni ke mana-mana pun dia kerak tangan ya, paling tinggi. Bukan sampai mati. Dia masuk kes lain pula. Kalau kita dengan sedar kita tahu dah buat lagu ni boleh mati, mengikut amalan orang-orang yang beramal lah, dia ada caranya sampai mati boleh. Ada cara. Tapi kalau dia tahu lagu tu buat juga, dosa besar. Walaupun orang tu curi tu kesalahan lain. Kesalahan. Kita tak boleh nak hukum dia sampai gitu. Walaupun kita tidak bunuh secara langsung, tetapi dengan kita doa tu, ataupun dengan kita buat satu ikhtiar, satu cara lah, orang bomo gapo buat tu kan, dia sepa bunuh juga. Tak boleh. Itu dosa besar. Kalau nak buat apa biar padai lah. Di sini dia tidak kata ya Allah bunuh Quraisy, tidak. Alaika hukumlah. Jadi hukum tu hak padai dengan dia lah. Allah SWT tahu. Jadi aku serah kepada engkau orang-orang Quraisy ini. Mana terpulang kepada mula nak hukum lah ke mana. Jadi ini hukum tu pulang kepada Allah SWT. Hak tu hak moleknya. Kalau paling tinggi, kalau kita nak itu pun sekat tu je. Jadi kita minta biar Tuhan balas padan dengan dia lah. Gitu, sekat tu padan dengan. Jangan buat lebih daripada tu. Tak boleh. Kita mungkin nak marah kepada satu orang ni satu ketika, lepas pada tu dia boleh bertaubat, boleh jadi dia lebih baik daripada kita pun kita tak tahu. Dengan sebab itu tak boleh manusia ni main-main. Orang kafir pun tak boleh. Kita tak tahu lagi. Sebab itulah kalau pegang dengan akidah Islam molek ni, dia jadi molek orang ni. Sebab apa? Kalau molek dalam Islam pun keturunan, berapa keturunan dalam Islam pun dia tidak jadi rasa sedap hati. Sebab apa? Nabi kata dah, boleh jadi sehasta je nak masuk syurga, lepas tu masuk neraka. Kalau ingat kau tu kan, tak boleh pergi lah kita. Begitu juga jahat setara mana pun, kalau Tuhan nak beri molek, boleh masuk syurga. Sehasta lagi kita kata nak masuk neraka, masuk syurga, dalam hadis disebut. Mana boleh Allah SWT buat gitu. Orang kafir, orang jahat setara mana pun kita tak tahu lagi. Dengan sebab itu tak boleh lebih-lebih sangat. Adalah lebih baik kalau kita doakan biar Tuhan tunjuk kepada dia. Dengan sebab kita boleh pahala pula kita. Kalau dia jadi baik saja, dengan sebab kita dia jadi. Kalau mati sekat tu tak ada apa. Kalau salah lebih lagi kita, Tuhan balas pula kita. Lebih baik kita minta Tuhan beri petunjuk pada dia, buka pintu hati dia. Kalau sabit kita, dia tu jadi baik,
Maknanya serupa kita, mengajarlah juga. Orang tu jadi buat baik kerana kita, nyabit dengan kita, boleh pahala kita, tidak rugi. Sebab kita tidak tahu. Itulah hak sebelum pada ni kan, bila Nabi SAW kata gini, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tuhan kata bukan urusanmu. Nak kata kadang-kadang, nak suruh tahu apa ni, Tuhan terima taubat ke, nak suruh Tuhan seksa ke, tak apa. Sebab ramai daripada puak-puak kafir Quraisy ni, dalam ilmu Allahnya, dia tahu dah zaman ni Tuhan nak bui Islam. Kemudian Tuhan nak bui Islam, berapa ramai pada tu masuk Islam. Dengan sebab itu tak boleh gaduh. Walaupun satu ketika mungkin kita berat benar menghadapi dia, susah benar, tapi kita tak tahu lagi. Setara Nabi lagu tu, maknanya bukan urusan kita, masalah manusia ni. Tuhan yang apa ni boleh bui, boleh ubahkan hati manusia. Begitulah. Lepas pada itu cerita Aisyah ni pula. Sebab sebelum pada tu serupa lebih kurang. Aisyah dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami satu hari yang lebih dahsyat daripada yang engkau alami pada hari Uhud? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada, iaitu pada hari Aqabah, di mana aku kemukakan diriku kepada Ibni Abdi Yalil bin Abdi Kulal, yang di Taif, bukan di Mekah, di Taif. Tak ada orang terima. Lepas pada Khadijah meninggal dunia, lepas pada Abu Talib meninggal dunia, ini pembela-pembela dia tak ada. Orang dekat, orang rapat dengan dia tak ada. Daripada kalangan keluarga. Tiba-tiba Nabi SAW pergi ke sana, kemukakan dakwah dia. Demo tu bukan sahaja tidak terima, tetapi suruh orang buat nyaya kepada Nabi SAW. Suruh orang, budak-budak baling batu sampai pecah kepala Nabi SAW. Dan anak angkat dia Zaid bin Harithah pula, situ dia nampak ni, musing-musing dia. Kalau orang pergi kongkok ni, dia pergi ikut depan. Kalau orang pergi kongkok depan, kalau orang pergi kongkok belakang, dia pergi ikut belakang, biar kena dia, jangan kena Nabi SAW. Maknanya keadaan sangat sedih pada ketika itu, dihalau Nabi SAW. Dia kata, ana mahmum ala wajhi, aku dalam keadaan sedih sangat. Nabi kata, tak sedar aku pergi dengan gitu je, pergi dengan gitu, tak tahu mana nak tuju, kata dia. Baru aku khabar apabila aku berada di Qarni Tha'alib. Sabar, situ barulah khabar. Sebelum pada tu mana dalam keadaan fikiran dia tu kan tertekan sangat. Apa je tak ada ni, hak lain duduk lain, dia pergi ke Taif. Hak ni sahabat-sahabat beriman dah wadah, tapi kali ni dia pergi tidak ramai-ramai lagu tu. Dia pergi dengan Zaid bin Harithah. Sahabat lain tu tak tahulah ceritanya. Duduk lain. Tiba-tiba dalam keadaan tu aku angkat kepalaku dan aku nampak satu awan yang sedang menaungiku. Fa nazartu, aku pun nampak rupa-rupanya Jibril duduk panggil aku. Dia kata, Allah Azza wa Jalla telah mendengar kata-kata kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Tuhan tahu belaka. Ni Allah telah menghantar malaikat bukit yang menjaga bukit bukau ni untuk engkau perintahkan apa yang engkau nak terhadap mereka. Lepas pada tu dia kata, malaikat bukit itu pun panggil aku, wasallama alayya, dan memberi salam kepadaku. Kemudian dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata kaummu terhadapmu. Ni aku, malaikat yang menjaga bukit bukau. Tuhanmu telah mengutuskan aku kepadamu untuk engkau perintahkan aku apa kehendakmu, apa perintahmu. Kamu nak lagu mana? Kalau kamu nak aku utbiq alaihim al-akhshabain, aku kita himpitkan dua bukit berbatu ni, nescaya aku akan buat begitu. Kalau nak lagu tu, nak lagu mana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada ketika itu,
Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku tidak nak lagi. Bahkan aku berharap Allah akan mengeluarkan daripada sulbi-sulbi mereka orang-orang yang akan menyembah Allah semata-mata. Dia tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa pun. Aku nak tu. Tu jawapan dia. Mana dalam keadaan hak paling berat ni, hak Uhud tu pun berat dah, dia kata hak ni berat lagi. Dalam keadaan hak paling berat ni pun dalam keadaan Allah SWT bagi dah peluang kepada dia, tidak. Itulah ketinggian budi Nabi SAW. Dia tidak balas. Hak lagu ni tinggilah ni. Dari segi ajaran Islam, hak kata kalau balas orang ni padan dengan dia pun, itu adil orang panggil. Maqam adil. Tapi kalau maafkan, hak tu maqam ihsan. Itu orang panggil. Nabi SAW telah menunjukkan sendiri, hak dia sendiri, pengalaman dia, lagu mana, lagu itulah. Dan memang pun selepas pada tu, buat ni masuk Islam. Buat ni masuk Islam. Kalau katakanlah habis binasa pada masa tu, tak ada lah anak cucu dia. Pada masa Fatih Makkah tu, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan itu masuk beramai-ramai masuk, tak ada lah. Lepas pada tu, riwayat daripada Jundub bin Sufyan, kata dia, satu jari Rasulullah SAW berdarah dalam salah satu peperangan yang berlaku di antara Rasulullah dengan orang kafir lah. Nabi SAW pun kata dalam bentuk rajas, dalam bentuk satu macam syair lah juga, dalam satu bentuk syair. Setengah ulama kata Nabi ni tidak bersyair, hak ni tidak syair, dia kata rajas, termasuk dalam rajas. Tak apalah waktu tu perbahasan di tempat lain. Dia kata hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Engkau hanya satu jari yang berdarah. Engkau berdarah, engkau mengalami pendarahan seperti ini, itu pun mana di jalan Allah. Jadi mana tidak ada apa-apa duka cita lah, tak ada apa kesal, tak ada. Sebab apa? Sebab ini kerana Allah. Kalau nak kiranya sahabat-sahabat ni darah sikit pun tak si Nabi SAW. Tetapi makna telah berlaku juga. Setara tu lah. Jadi kalau kita dalam keadaan sekarang ni lah, mudahnya tempat kita di mana-mana orang Islam ramai, nak berdakwah mudah. Tak ada apa-apa cabaran seperti ni, tak ada. Bahkan kerja sama tu yang ada. Jadi dengan sebab itu molek patut sekali lah makna kita bersungguh-sungguh sebarkan dakwah. Dia tidak ada apa-apa halangan. Dalam keadaan ada halangan tu orang duduk buat kerja semacam. Sekarang ni pun di mana-mana tempat-tempat lain ada halangan, ada cabaran yang maknanya mengancam nyawa pun, orang tak berhenti dakwah. Kalau tempat kita sekarang, alhamdulillah, kita kemah lagi. Tak payah dah nak ajak orang masuk Islam tu, kita kata walaupun ramai lagi hak tidak masuk Islam. Hak Islam dah ni kalau boleh betul hak ni kalau molek ni pun besar dah makna dia, baru boleh menjadi contoh kepada orang lain. Sekarang ni orang duduk kata mana-mana pun kalau nak masuk Islam jangan tengok orang Islam, kata dia. Jangan tengok pengikut dia, tengok kitab dia tu. Hak naknya biar tengok orang Islam tu supaya tengok kitab. Kalau boleh lagu tu lagi cepatlah. Setara dalam keadaan Allah ni pun berapa ramai sadar sini masuk Islam sehari dua ni, akhir-akhir ni, alhamdulillah. Tuhan dia buat sebab-sebab. Kadang-kadang kita tidak terfikir macam mana orang nak masuk Islam ni. Kadang-kadang kita pun tidak terfikir. Allah SWT boleh buat. Orang kafir dia fikir dengan cara lagu tu, dengan cara dia fitnah orang Islam, dengan cara dia tuduh macam-macam tu, orang kau benci kepada Islam. Waktu lah yang dalam Quran kata nak padamkan cahaya Allah, wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Nak padamkan cahaya Allah, tapi Allah SWT tidak nak lagu tu, tak akan jadi.
Nak suruh orang benci ke Islam, jadi orang kau dekat dengan Islam, kau ramai masuk Islam. Kerjaan Allah SWT memang pelik. Tapi nak boleh kau setara ni Nabi SAW sendiri ginilah keadaannya. Lepas pada tu serupa juga tadi, orang-orang musyrikun kata Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Tuhan tak cara dah ke dia. Maka Allah SWT menurunkan wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maknanya menunjukkan orang kafir dia tahu wahyu-wahyu ni mari kepada Nabi SAW. Setiap kali mari Nabi akan pergi sampaikan kepada puak-puak dia. Dia akan tahu. Kalau tak ada sehari dua tu pun dia berasa dah. Menunjukkan wahyu ni tidak lama berpisah dengan Nabi SAW. Tidak lama. Kalau setara tu pun orang kafir ada sebut dah, mana dia tahu. Dan bila dia sebut tu, mari selalu ayat wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi hikmah Allah SWT kalau dia tak bui itu, dia adalah hikmah dia. Bukan kerana Allah SWT meninggalkan Nabi dia ataupun marah kepada Nabi dia, tak ada kena-mengena tu. Tapi orang kafir ni kalau ada peluang sikit pun dia ambil peluang. Dalam riwayat Jundub bin Sufyan, dia kata Rasulullah SAW pernah sakit. Dia tidak bangun selama 2 malam ataupun 3 malam. Lepas tu marilah seorang perempuan, iaitu Ummu Jamil binti Harb, isteri kepada Abu Jahal. Dia kata, hai Muhammad, aku harap syaitanmu, kata dia, telah meninggalkanmu. Aku tak ada nampak pun dia mari, kata dia, 2 malam ni ataupun 3 malam ni. Dalam masa 2 malam 3 malam ni tak ada mari mu, mana tak ada baca ayat ke apa pun. Mana kira-kira gitulah. Dia kata syaitanmu tinggal dah mu. Begitu keadaan. Ini menunjukkan, riwayat ini menunjukkan bahawa wahyu itu tidak lama terpisah dengan Nabi SAW. Kalau ada lama sikit, sekarang ni pun ada dah orang kafir kata. Dan Nabi SAW kalau siapa wahyu, dia akan baca saja. Apabila dia baca tu, tepat orang kafir tu, mereka tak kata apa, tak boleh kata apa. Lemah. Itu lemah. Qala fa anzalallah azza wa jalla wadduha wal-laili idza saja, pada dia. Lepas pada tu cerita Nabi SAW naik bergendong dengan Usamah bin Zaid, naik himar. Lepas pada tu dia pergi ziarah Sa'ad bin Ubadah di perumahan ataupun kawasan Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Ini peristiwa ni berlaku sebelum Badar. Bila Nabi SAW lalu dekat satu perkumpulan orang, perhimpunan orang-orang Islam dan orang-orang musyrikin, tempat orang berkumpul di situ. Orang Yahudi pun ada juga di situ. Di situ juga ada Abdullah bin Ubay, kepala munafik itu. Dan ada juga Abdullah bin Rawahah. Bila debu binatang sana, debu himar sana bangkit, Abdullah ibnu Ubay pun dia tudung muka hidung dia. Lepas tu dia kata, janganlah kamu membangkitkan debu kepada kami lagu ni. Dia kata. Nabi SAW pun beri salam. Lepas tu dia pun berhenti dan turun dakwah selalu. Begitulah keadaan Nabi SAW ni, sama-sama pun lagu tu. Dia pergi mana-mana, dia tidak kecek ni lah. Dengan orang kafir jumpa, marah pun berapa kali pun, kata macam mana-mana, lagu tu lah dia. Dia doa yang tu sebenarnya. Gitu cara Nabi SAW. Nabi pun baca Quran. Abdullah bin Ubay kata, ayyuhal mar'u. Ayyuhal mar'u tu maknanya orang lah. Wahai orang, kata dia. Saudara lah kita kata. Kalau orang lembut kan, saudara. La ahsana min hadha. Tidak ada yang lebih baik daripada hak ni. Kalau apa yang kau kata ni benar, kata dia. Tapi kamu tak sahlah mengganggu kami dalam majlis kami ni. Baliklah ke tempat kamu.
Sesiapa yang mari, royak ke dia lah, baca ke dia lah, kata dia. Tak salah mari lagu ni sini. Tapi kata dia tak ada lebih comel daripada dia pun akui hak Nabi baca, Nabi royak tu memang molek ajaran. Memang istimewa Quran ke apa tu. Tapi dia kata gitu. Hak ni sebelum dia menyatakan Islam. Lepas pada tu dia menyatakan Islam dia, tapi dia tetap munafik juga. Pada ketika ni dia tidak lagi. Seperti dalam riwayat kemudian. Bila begitu Abdullah bin Rawahah kata, "Dak, marilah sini, tak apa. Kita suka," kata dia. Pada ketika tu bermaki-makian lah, badi sumpah lah orang muslimun, musyrikun dan Yahudi, sehingga mereka nak terkai satu sama lain. Nabi SAW pula menenangkan mereka, jangan balas lah, gitu. Lepas pada tu dia naik himar dia tadi, sehingga pergi jumpa dengan Sa'ad bin Ubadah. Dia kata, "Hai Sa'ad, kamu tak dengar kau apa Abu Hubab kata?" Maknanya Nabi pergi tu, kira-kiranya sahabat-sahabat yang lain sapa dah lah dulu. Sahabat tu rayak lah, mu tak saat ni berat. Maknanya kira-kiranya kalau kita kata nak gocoh saat ni. Jadi orang lain pergi royak dah dulu bahawa Nabi mari nak pergi ziarah kamu. Sebab itulah Nabi SAW kata, "Kamu tak tahu, kamu tak dengar kau apa hak dia kata?" Abu Hubab, maksud dianya Abdullah bin Ubay. Dia kata lagu ni. Nabi SAW sebut di sini Abu Hubab. Dia bahasa Arab ni, kalau kita guna kunyah ni maknanya lembut. Makna kita menghormati seseorang tu, kita guna dalam bentuk kunyah. Kita guna dalam abu-abu lagu tu. Abu, kita kata Saleh misalnya kita. Itu makna hormat kepada dia. Kita memuliakan dia. Kalau sebut nama tu kurang, kasar. Dia kira. Nabi SAW dengan musuh dia pun dia sebut lagu tu. Tengok, Abu Hubab. Mu tak dengar ke Abu Hubab kata? Maknanya Nabi SAW guna bahasa yang lembut untuk musuh dia pun. Untuk musuh dia pun, orang yang menentang dia pun, lagu tu. Sa'ad pun kata, moga dia ketua kan, dia kata, "Maafkanlah dia wahai Rasulullah, ampunkanlah dia. Demi Allah, Allah telah pun memberikan kepadamu apa yang Allah berikan." Maksudnya tak ada terjejak apa. Kalau dia kata lagu tu, engkau tak ada terjejak apa, kata dia. Sebenarnya pun duduk di sini telah pun bersetuju untuk memahkotakan dia dulu, sebelum kepada tuan mari ke sini ni. Kira-kiranya orang nak buat dia sebagai raja di sini. Orang nak pakai yu'asibuhu bil isabah. Isabah tu maknanya kain lah, kain serban ke, semutar ke. Orang nak pakai serban lah. Kalau kita tengkolok, kalau kita kata tu mana tanda kebesaran lah. Tetapi dia jadi nak marah lah, jadi berdeki lah apabila Allah SWT bagi kepada engkau keistimewaan itu. Itulah jadi lagu tu supaya tuan tengok tu. Jadi bila Sa'ad kata begitu, Nabi SAW pun tak kisahlah, maafkanlah dia. Di sini menunjukkan Nabi SAW ni dia suka memaafkan orang. Dan musuh dia pun dia sebut molek. Dia sebut molek. Sebut mana guna, kalau bahasa tu panggilan yang disukai oleh tuan dia. Dalam riwayat seterusnya, riwayat Ibnu Syihab, dia kata dalam ada tambahan dia kata, wa dzalika, tambahan tu kata qabla an yuslima Abdullah, sebelum Islamnya Abdullah. Hak tadi cerita tadi ada tambahan begitu. Islam tu pun maksudnya dia menyatakan Islam, bukan maksud Islam semati. Ini menunjukkan bahawa kalau kata orang itu Islam, tidak semesti dia Islam sungguh. Kita kira dia sebagai Islam kerana dia menyatakan Islam. Begitu je lah. Lepas tu cerita tadi juga, cuma lafaz lain. Dia kata Nabi SAW pergi dengan himar ke kawasan tanah yang berdebu lah. Bila Nabi SAW sampai ke situ, Abdullah tu kata, "Ilaika anni," pergi jauh tu kata dia. "Ilaika anni," nyak engkau dariku. Tu pergi jauh tu kata dia. "Wallahi laqad adzani natnu himarik." Bau busuk himamu ni, kata dia, menyakitiku, kata dia.
Ganggu aku kecil, bau busuk himam. Perawi berkata, yang Anas, dia kata, maka ada seorang Ansar kata, demi Allah, himar Rasulullah tu lebih wangi lagi daripada baumu tu, kata dia. Bau tubuhmu tu, mana gitulah. Lepas tu dia ada puak dia juga. Jadi puak-puak dia yang membela dia ni pun marahlah. Jadi masing-masing marah tu sampai nak bergocah lah. Sampai di sini dia sebut bahkan sudah pukul-memukul satu sama lain. Pukul dengan jari, dengan pelepah tamar, pukul dengan tangan, dia kata, pukul dengan kasut pun ada juga. Badi bahaya lah, kata. Qala, perawi berkata, fabalagana, lepas pada itu kami mendapat tahu bahawa turun berkenaan dengan mereka itu ayat ini, iaitu kalau dua pihak, orang mukmin berkelahi, berperang, maka kamu kena damaikan mereka itu. Kena damaikan mereka itu. Dua golongan mukmin ni hak mana? Musyrikin itu mukmin kah? Puak Yahudi itu mukmin kah? Itu. Kemuskilannya di sini. Jawapannya ialah hak ni di sini diguna mukmin ini secara taglib, kerana sebenarnya di sini maksud dianya ialah orang-orang kafir sebagai rakyat Islam, rakyat negara Islam, iaitu ahli zimmah. Termasuklah Ibnu Ubay dan sebagainya, orang-orang lain itu termasuk dalam ahli zimmah. Ahli zimmah ni dalam jaminan ataupun tanggungjawab pemerintah Islam. Jadi bila gitu dia sebutkan sebagai orang mukmin juga. Maknanya yang patuh kepada pemerintah, yang patuh kepada pemerintah di sini. Apalagi kalau orang mukmin, kalau kafir dengan mukmin tu berkelahi dalam negara Islam, kena damaikan. Jangan muka duduk panas, cuak, minyak lagi. Jangan lagi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, dia redakan. Sebab apa? Sama-sama rakyat. Apa lagi kalau orang mukmin sungguh perang ataupun berkelahi, lebih-lebih lagi lah kita kena damaikan. Itu maksudnya. Kadang-kadang yang disebutkan ayat ni turun, dia turun mengikut setengah-setengah ulama'nya beberapa kali. Cuma ulama' kata turun sebenarnya Allah SWT mengisyaratkan kepada Nabi SAW bahawa ni ayat ni turun dah dulu. Ayat ni pun sesuai juga, boleh juga diguna pakai di sini. Ulama' kata turun pula ayat tu. Sebenarnya lagu tu, ayat-ayat Quran kadang-kadang dia turun dah dulu dalam satu peristiwa lain yang boleh juga sesuai juga dengan hal tu. Allah SWT mengisyaratkan kepada Nabi, mengingatkan kepada Nabi bahawa ayat tu sesuai juga. Nabi baca pula ayat tu. Jadi orang yang dengar dia kata ayat ni turun berhubung dengan peristiwa ni. Sebab tu kita tengok kadang-kadang asbabun nuzul ni kan berbeza. Orang ni kata sebab nuzul dia gini, orang ni kata sebab nuzul dia gini. Apa sebab? Sebenarnya saat ni lah, bukan turun banyak kali. Kata setengah ulama, turun tu sekali, jangan mula-mula. Tapi ayat tu sesuai juga. Allah SWT mengingatkan Nabi, Nabi baca pula. Jadi orang yang ada dalam peristiwa tu dia kata turun sebab ni. Ada dalam peristiwa mula-mula dia kata turun sebab ni. Dalam peristiwa lain turun sebab tu pula. Sebab itu boleh jadi khilaf itu. Sama ada turun beberapa kali sungguh, ataupun sebagai isyarat. Itu sebenarnya sekali saja. Lepas pada tutup isyarat saja, tak kira lah. Tapi kok mana-mana pun Nabi ada baca ayat tu. Nabi ada baca ayat tu. Jadi masing-masing yang terima tu, yang ada dalam suasana, dalam tempat tu, dia kata ayat ni turun di sini dalam peristiwa ni. Orang lain kata lagu lain. Itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tidak boleh kita kata macam mana kalau sudah sini, apa sini pula. Itu cara tak faham. Orang-orang anti hadis ni kadang-kadang dia kata tengok hadis, sekali dia kata gini, sekali ni tertuduh ni, lepas tu apa sini. Takkan satu ayat ni boleh beberapa tempat. Dia tidak faham asal ni lah. Kalau mengaji usul tafsir faham selalu. Tu benar. Kalau mengaji usul tafsir ada dia royak benda lagu tu. Lepas tu cerita pembunuhan Abu Jahal. Ni kita tak baca lagi. Nampaknya kena berhenti sekat tu lah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya. Cerita Abu Jahal, pembunuhan Abu Jahal. Wallahu a'lam.